humul khasirun. Sadaqallahul azim. Terjemahan daripada surah, daripada ayat yang saya baca tadi, iaitu terjemahannya daripada ayat 119 hingga 121. Sesungguhnya kami, yakni Allah, telah mengutuskan engkau, wahai Muhammad, dengan kebenaran, serta menjadi pembawa berita gembira kepada orang-orang yang beriman, dan pemberi amaran atau peringatan kepada orang-orang yang engkar, orang yang kufur. Dan setelah engkau sampaikan semuanya itu, engkau tidak akan diminta bertanggungjawab tentang ahli neraka. Ayat 120. Orang-orang Yahudi dan Nasrani sekali-kali tidak akan redha kepadamu, wahai Muhammad, sehingga engkau mengikuti cara kehidupan mereka, ini millah mereka. Itu katakanlah kepada mereka, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenar. Dan sesungguhnya jika engkau sesudah datangnya ini wahyu yang memberi pengetahuan kepadamu tentang kebenaran, maka engkau tidak akan mendapat daripada Allah sebarang perlindungan dan pertolongan. Ayat 21. Orang-orang yang kami berikan kitab kepada mereka, sedang mereka membacanya dengan sebenar-benar bacaan, yakni tidak mengubah dan memutar belitkan maksudnya. Mereka itulah orang-orang yang beriman kepadanya. Dan sesiapa yang mengingkari, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Terjemahan daripada 3 ayat terakhir yang saya baca. Dan seterusnya, ibrah, pengajaran, ayat ayatnya daripada ayat 119, tidak boleh bertanya tentang penghuni neraka. Kenapa Allah takdirkan neraka kepada mereka? Jadi tak boleh neraka boleh nak tanya kenapa kami masuk neraka. Kan? Sebab apa? Allah dah bagi bagi tahu pada Rasul, Nabi bagi tahu, mereka ingkar juga kan. Jadi mereka tak boleh nak persalahkan siapa-siapa lah. Kemudian ibrah ayat yang ke-120, orang Yahudi ada ilmu tapi ikut nafsu. Ilmu yang benar membawa kepada keyakinan bahawa petunjuk yang benar adalah dari Allah, bukan dari nafsu kita. Ibrah ayat 121, bacaan Al-Quran cara yang betul, bukan saja ikut tajwid tetapi juga membawa keimanan kepada hati tentang ayat itu. Bacaan yang hadir hati semasa membaca dan bertambah iman kita. Orang yang melawan Al-Quran berada dalam kerugian dunia dan akhirat. Wallahualam. Kemudian orang Yahudi dan Nasara ni sentiasa dia tidak akan redha pada kita lah. Kan? Selagi kita tak ikut cara kehidupan mereka. Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan redha kepadamu, wahai Muhammad, sebelum engkau sehingga engkau mengikuti cara kehidupan mereka. Al-Baqarah 120 tadi. Kemudian At-Tabrani dan Ibn Katsir, ayat ini ditujukan kepada Nabi agar berhenti mengikuti kehendak kaum Yahudi dan Nasrani yang banyak memberikan syarat untuk masuk Islam. Ibn Abbas radhiyallahu anhuma beritahu ayat ini diturunkan berkenaan dengan kiblat. Awalnya kiblat menghadap Baitul Maqdis di Palestin sana. Lalu diubah ke Masjidil Haram, kan. Jadi saya rasa cukuplah setakat ini untuk pembentangan saya. Ada apa-apa persoalan sebelum orang lain nak bantu, Ustaz lain akan ambil soalan ni. Saya pakai 2 handphone ni. Dengar ke tak tu? Dengar Ustaz.
Jadi kita kena ikut petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Cara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barulah kita akan terhindar daripada millah cara kehidupan Yahudi dan Nasara, kan. Kadang-kadang kita duk kata Yahudi Nasara tapi cara pakaian kita, cara kehidupan kita, cara pergaulan kita ikut cara Yahudi Nasara, kan. Bercakap kita menentang tapi amalan perbuatan kita ikut cara diorang, kan. Diorang baru tepuk tangan je lah, kan. Jadi kita kena ikut sunnah cara kehidupan Nabi. Dari segi dakwah, dari segi ibadat, dari segi adat, kan. Kalau nak tahu tu kena PM saya dah. Apa huraian dia. Sunnah Nabi dari segi dakwah, dari segi ibadat, dari segi adat. InsyaAllah. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukran jazilan, jazakallah khairan katsira pada Ustaz Zakaria dalam perkara ayat dan terjemahan ayat 100 ke 100. Baik, penjelasan tentang apa yang berkaitan dengan perkara yang isu berkaitan ya. Ustazah Hazliana boleh matikan suara dulu tak? Saya boleh ingatkan dia jadi berdouble. Okey. Okey, baik. Okay, ada lagu background ni daripada apa? Saya ke? Terkeluar ke? Aku tak pasal. Pelik juga ni. Tiba-tiba ada lagu background ni. Okey, kita teruskan dengan slot yang kedua untuk petang ini, iaitu Simak Hadis. Kitab Hadis 40 Imam An-Nawawi dengan hadis ke-10 hadis ke-10 yang bertajuk makan dari rezeki yang halal. Jadi untuk penyampainya ialah Ibu Ustazah Hazliana binti Abdul Manan. Ustazah ada ya? Ada. Kalian okey, sudah bersedia Ustazah? Okey dah. Kalau sudah bersedia saya serahkan kepada Ustazah lah untuk meneruskan slot kedua kita pada petang ini. Silakan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampak tak yang saya sharekan? Ustazah boleh tak pilih play sebab skrin tu nampak kecil sangat lah. Ustazah boleh rotate kan? Kalau pilih play dia akan sebagai PowerPoint. Okey. Okey, dah boleh nampak? Boleh lah walaupun kelab-kelab. Okey, nampak sikit. Terima kasih. Okey, saya bermula dengan hadis yang ke-10, iaitu rezeki yang halal. Hadis berbunyi, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah ta'ala tayyib la yaqbalu illa tayyiba wa inna Allah amara al-mu'minin bima amara bihil mursalin faqala ta'ala ya ayyuhar rusul kulu minat tayyibat Kulu minat tayyibat wa'malu salihan wa qala ta'ala ya ayyuhallazina amanu kulu minat tayyibat ma razaqnakum summa zakara rajul yutilu safar ash'asa akbar yamuddu yadahi ila sama ya rab wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ruziya bil haram fa anna yustajabu lahu Rawahul Muslim. Yang bermaksud daripada Abu Hurairah radhiyallahu beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala itu baik
dia tidak menerima kecuali perkara-perkara yang baik, dan sesungguhnya Allah Ta'ala memerintahkan orang-orang mukmin dengan apa yang telah diperintahkan kepada para rasul, di mana Allah Ta'ala berfirman, wahai para rasul, makan minumlah kamu makanan yang baik-baik dan hendaklah kamu beramal soleh. Surah Al-Mu'minun ayat 51. Dan Allah Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, makan minumlah kamu makanan yang baik-baik yang kami rezekikan kepada kamu. Surah Al-Baqarah ayat 172. Kemudian baginda menyebut perihal seorang lelaki yang bermusafir jauh, yang berambut kusut masai dan berdebu, yang mendadah tangan ke langit lalu berdoa, wahai Tuhanku, bagaimanakah doa akan dimakbulkan sedangkan makannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan dia dikenyangkan dengan makanan yang haram. Daripada hadis tersebut, kefahaman hadis secara umumnya mengenai baik dan halal syarat diterima doa. Yang pertama adalah daripada kefahaman hadis, suci Allah daripada kekurangan, keaiban dan tidak perlu kepada rakan atau anak, dan tidak zalim dan tidak tidur. Yang kedua, daripada hadis tersebut kita dapat faham diterima atau tidak amalan bergantung kepada pemakanannya halal atau haram, dan juga sebab suatu ibadah atau doa diterima atau tidak. Nombor 3 adalah sebab-sebab diperkenankan doa serta beberapa ada adab-adab berdoa, iaitu perjalanan yang jauh. Ada hadis menyatakan 3 jenis doa yang diperkenankan, doa orang yang dizalimi, orang dalam musafir, dan doa ibu bapa terhadap anaknya. Dan adab juga mengangkat tangan ke langit untuk menunjukkan adab terhadap doa, mengulang-mengulang nama Allah sebanyak 3 kali sebagai tanda sangat berhajat. Dan hadis tersebut juga kita perlu menjaga penjagaan makanan, minuman dan pakaian. Kemudian kita terus kepada terbalik pula pengajaran hadis. Dalam pengajaran hadis tersebut adalah yang pertama, Islam menuntut umatnya menjaga diri dari segala aspek, iaitu kebersihan diri, hati, berpakaian, kebersihan amalan, perbuatan dan juga budi pekerti. Iaitu dalam ayat pertama yang mengatakan Inna Allah Ta'ala tayyib la yakbalu illa tayyiban, iaitu Allah itu baik dan hanya menerima perkara yang baik-baik sahaja. Yang kedua, amalan, pakaian, tempat tinggal, kenderaan dan makanan seseorang mempunyai hubungan rapat dengan darjat kemuliaan diri dan peningkatan maqam hatinya. Oleh itu, seseorang mukmin dituntut menjaga amalan, tingkah laku dan pakaian serta memakan hanya benda-benda yang baik. Makanan yang baik, dia tidak hanya halal dan juga berzat dan bervitamin, kerana Allah sifatkan makanan yang baik bukan sekadar yang halal. Kemudian hadis tersebut juga mengajar makanan dan perbuatan yang haram menghalang pembersihan jiwa seseorang sekaligus menghalang doa daripada dimakbulkan oleh Allah. Okay, secara kesimpulannya, antara sebahagian daripada sebab-sebab dikabulkan doa adalah doa orang yang sedang musafir, hati yang sangat-sangat berharap, keadaan yang bersahaja ketika berdoa, dan mengangkat kedua-dua tangan ke langit, merayu ketika berdoa, dan paling penting menjaga makan dan minum dari sumber yang halal dan memakai pakaian yang halal. Itu sahaja daripada hadis tersebut. Ada apa persoalan? Yes. Okay, laju sangat. Sederhana lah. Dah baik sikit lah. Dulu saya cakap laju. Betul lah. Ustazah, lain kali kalau untuk presentation bahan PowerPoint bagi saya boleh tak? Dia terbalik-terbalik. Sebenarnya tak boleh nak nampak apa yang keluar tadi dekat tak boleh nampak. Tak nampak, dia okay. berpusing-pusing. Okey. Okey lah. Saya nampak, tapi sebenarnya sebab saya gunakan ini, saya tengah bersiaran ni gunakan handphone, jadi kecil sikit, tak jelas lah. Saya baru buka saja laptop nak tengok, tapi dah habis, tak apalah. Okey, berkaitan dengan tadi hadis tadi, ada tadi sebut, ada satu saya tertarik lah. Tentang apa, berdoa tadi, apa Ustazah? Yang cara berdoa tadi tu. Kira mengulang, mengangkat tangan ni
berdoa ni ada sebab dia perkenakan doa. Ya, sebab diperkenalkan doa Sebab dia diperkenankan doa serta beberapa adabnya, iaitu perjalanan yang jauh, dan ada hadis mengatakan doa yang orang yang dizalimi orang dalam musafir. Sebab dalam hadis tersebut ada mengatakan summa zakara rajul yutilu safar. Ada seorang lelaki yang tengah bermusafir yang berkusuk masa dan mengangkat doa ke langit, meminta kepada Tuhan bagaimana doa kita nak makbul kalau makan dari sumber yang haram, pakaian yang haram, macam itulah. So dia kena, kat situ hadis tu mengatakan kita kena mengangkat tangan ke langit dan mengulang-ulang nama Allah. Seperti dalam hadis ya Rob ya Rob. Itu yang saya tadi dengar tu tertarik. Memang saya pun biasa jumpa tentang cara berdoa tu, iaitu kita mengangkat tangan hingga langit tu lebih kurang macam ni. Kalau tak Ustaz Zakaria ada, saya rasa Ustaz Zakaria lebih faham. Dia macam ni, kita angkat doa sebenarnya kalau boleh tu, saya tak pastilah dia ada sama ada untuk lelaki atau perempuan, tapi biasanya yang saya jumpa tu ada saya terbaca tu diangkatkan sampai nampak ketiak kita ni. Nampak ketiak, mana kita ini cara berdoa kita. Boleh nampak kamera kan? Kita angkat tangan ke langit dan muka kita juga mendongak sedikit ke langit. Itu yang kalau saya faham daripada yang tadi itulah. Itu cara berdoa dia yang sebaik-baiknya. Dan ini biasa kadang-kadang kita tengok juga video tu terutama sekali kalau ada yang berkaitan dengan macam di mereka yang sedang menghadapi kesusahan di macam Syria ke Palestin tu, kan tunjuk gambar orang berdoa, nampak bila doa tu ditunjuk, dia angkat tangan. Sedangkan tapi kalau kita di masyarakat kita ni je macam ini ya. Kalau umumnya kita di Malaysia macam ini. Tangan di bawah, kepala tunduk ke bawah. Seolah-olah seperti malu seolah seperti malu dengan Allah. Tapi kalau mereka sana yang menderita tu, nampak mereka mendongak seolah mereka nampak Allah di atas, dan tangan juga mereka angkat tinggi macam tu. Tapi inilah yang dimaksudkan dengan hadis tu, saya rasa. Betul tak Ustaz Zakaria? Ustaz Zakaria boleh komen lagi lah. Okey. Jadi ada apa-apa lagi? Ya Ustaz, sila Ustaz. Apa ni? Ada ulama bagi tahu ada 4 perkara kita kena buat lah. InsyaAllah. Doa kita lah. Yang pertama, doa setengah jam. Setengah jam kena doa. Yang kedua, kena banyakkan dakwah infradi. Dakwah secara perseorangan. Jumpa orang tu, dakwah cakap kepada Allah. Cakap kepada Allah, akhirat. Kemudian yang ketiga, banyakkan amal infradi. Zikir pagi petang, jaga, baca Quran, doa-doa masnun. Keempat, ta'awun. Bantu orang Islam kan. Islam ni pun adalah hamba Allah juga kan. Jadi kita kena bantu mereka lah. Kalau kita bantu mereka, dia akan tertarik lah untuk masuk Islam kan. Itu timur. Boleh. Baiklah, ada siapa-siapa lagi mungkin nak berikan sedikit pandangan ke apa ke berkaitan dengan hadis kita ni, makan dari rezeki yang halal. Sebab sekarang isu halal pun menjadi satu isu juga ya, halal ni kan, kebelakangan ni. Saya ada satu soalan lah ni pada petang ya. Macam mana kalau buah yang dekat pokok? Kan kadang-kadang kita jalan kat kebun nampak buah jatuh. Itu macam mana agaknya hukumnya? Kalau ada siapa-siapa yang ada, yalah boleh jelaskan hukum nak makan buah yang kita nampak di tepi pokok ataupun di kebun. Silakan. Terima kasih. Maksud Ustazah tu, pokok tu bukan pokok kita lah. Bukan, di dekat kebun. Kita lalu dekat kebun orang lah ya. Tapi memang banyak sangat buah. Ya, boleh. Okey, silakan. Siapa yang boleh nak bagi pandangan? Jawapan? Kalau bukan kita punya, tak boleh lah. Tak boleh kita ambil walaupun banyak. Walaupun banyak bukan kita punya, tak boleh. Sebenarnya kita minta izin lah daripada tuan dia. Kita minta izin lah. Boleh tak ambil buah dekat tempat ni sekian-sekian. Kan? Dia kata boleh lah. Kalau tak boleh, walaupun banyak sekali pun, kalau sebab kita tak minta izin pada kerja lah. Okay, insyaAllah.
Ya. Ustaz, saya pun tertarik juga pasal ni tentang macam pokok ni kan. Kadang macam satu kawasan, macam contohnya kawasan perumahan tu kadang yang dibeli oleh seseorang tu adalah yang dalam lingkungan pagar dia. Dalam lingkungan pagar dia tu kan, itu dia beli tanah tu sekali dengan rumah dia beli. Maka itu menjadi hak dia kan. Tapi sekarang dia tanam pokok buah dekat luar daripada pagar, maknanya dekat tepi jalan tu. Kat tepi jalan. Tapi masih di hadapan halaman rumah dia. Cuma di luar pagar. Adakah pokok tu menjadi hak dia ataupun menjadi hak awam? Sebab tanah tu rasanya ada tanah, kita kata tanah kerajaan lah, tanah awam lah, bukan tanah persendirian dah. Sebab dah di luar pagar dia. Kan macam kawasan perumahan lah. Ya, perumahan. Jadi hak dia jugalah sebab dia yang tanam. Oh, dia tanam. Walaupun dia tanam tu atas tanah bukan tanah dia lah. Jadi hak dia, kalau kita nak tu kena minta izin juga. Okay. Sebab sering Sebenarnya ya, Ustaz. Saya sebenarnya macam pernah terbaca tapi saya tak ingat lah sebab saya macam ingat kalau kita lalu kebun tu boleh ambil selama mana kita ambil untuk makan, tapi saya tak dapat ingat dia sama ada benda ni asal ke ataupun hadis ke ataupun ada sahabat bertanya pada Nabi, tapi sebabnya bila sekali lalu macam tu saya pun tak dapat nak jelaskan balik dia punya sumbernya, autentiknya, so saya tinggalkanlah dia untuk pembahasan lah. Tak dapat nak cari. Saya pun tak teringat kok ada yang lebih maklum ataupun lebih arif lah. Itu je lah. Okey, baik. Jadi ada apa lagi? Kalau tak ada, kita nak teruskan kepada slot yang ketiga. Okey, tak apa. Kita mungkin boleh cerita lagi sebab nanti saya lihat ni pada slot yang keempat nanti, kita ada lagi lah berkaitan dengan, walaupun dia tajuk tu khusus tapi masih lagi lah berkaitan dengan makanan yang halal tu makanan halal ni masih ada kaitan lagi. Okey, mungkin sana kita boleh bincang lagi. Tapi sebelum tu saya nak saya nak ucapkan assalamualaikum lah kepada saya lihat kehadiran ni ada Ustazah Sabariah Sabawi. Ustazah Sabariah Sabawi di sekolah mana ni? Saya SK Sawaspadan, Ustaz. Oh, SK mana kita ada join jugalah. Tu saya tengok SK pun ada ikut serta juga ya petang ni ya. Pelik pula. Kenapa tiba-tiba ada ustazah? Ingatkan ustazah ada pindah masuk SJK ke ganti siapa-siapa. Okey, baiklah. Kita teruskan untuk slot yang ketiga iaitu perbahasan ilmu untuk bidang tauhid dengan tajuk beriman dengan qada dan qadar. Jadi untuk slot ni akan disampaikan oleh Ustazah Siti Najihah binti Muhammad Anwi. SJK mana ya? Tak pasti. Okey, tak apalah. Jadi saya rasa Ustazah pun dah bersedia. Jadi dengan segala hormatnya dipersilakan Ustazah Siti Najihah untuk meneruskan slot kita yang ketiga kita ini. Dipersilakan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Boleh nampak ke semua? Alhamdulillah, nampak. Boleh. Nampak. Mula. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya akan bentangkan tajuk yang berkaitan dengan beriman dengan qada dan qadar. Okay. Kita pergi kepada asas yang pertama dulu iaitu pengertian. Pengertian qada dan qadar. Apa yang dimaksudkan dengan qada? Okey, qada ni ialah kalau menurut Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan majoriti ahli sunnah, qada ni bermaksud kehendak Allah pada azali. Kehendak Allah pada azali iaitu pada asalnya lah sedia kala yang bergantung pada sesuatu dan menepati dengan apa yang diadakan. Manakala qada ni pula, qada iaitu sesuatu menurut yang ditentukan oleh qadanya alam, keadaan, sifat, masa, kedudukan dan sebab. Okey, saya akan pergi dengan lebih jelas lah.
Pengertian beriman kepada qada dan qadar. Yang pertama sekali iaitu meyakini bahawa Allah yang menentukan dan mengatur sesuatu yang ada di alam ini. Jadi setiap apa yang berlaku dekat dunia ni, dekat seluruh alam ni telah diaturkan dan ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, meyakini bahawa perkara yang telah sedang dan akan berlaku tertakluk kepada qada qadar, iaitu takdir yang telah ditentukan Allah, di mana semuanya tertulis lebih dahulu dalam Lauh Mahfuz. Okey, kita pergi kepada contoh qada. Contoh yang ni antara contoh lah. Ada banyak lagi contoh tapi saya ambil 4 je yang utama, iaitu matahari yang terbit dari timur dan tenggelam di barat. Okey. Bumi dan planet-planet lainnya yang mengelilingi matahari, dan kematian manusia, kematian apa sajalah makhluk dekat alam ni, seterusnya kelahiran. Ni antara contoh qada. Seterusnya contoh qada. Yang pertama, berjaya kerana rajin belajar. Ni atas walaupun sudah ditentukan oleh Allah, tapi kita sebagai manusia ada pilihan. Sama ada nak berusaha untuk berjaya ataupun bermalasan. Okay, seterusnya sekejap. Sekejap. Okay. Yang kedua, orang yang berpenyakit tertentu berusaha untuk sembuh. Ni kalau seseorang tu ada penyakit yang boleh sembuh dan dia berusaha untuk menyembuhkan penyakitnya. Jadi dia boleh ubahlah sesuatu tu, penyakit dia boleh berubahlah untuk lebih sihat. Dan yang ketiga, berusaha bekerja untuk mengubah nasib hidup. Ni saya ambil daripada satu artikel lah, saya ambil sebahagian je. Apabila ditanya kepada Imam Ahmad, apakah yang dikatakan qada itu? Beliau menjawab, qada itu ialah kuasa Tuhan yang bernama Rahman. Jadi Allah ni maha pemurah lah. Jadi kita sebagai manusia boleh minta dengan Allah, berdoa, berusaha untuk mengubah nasib kita dekat dunia ni, supaya ketentuan hidup kita ni lebih baik. Terusnya jenis qada. Jenis qada ni terbahagi kepada dua, iaitu qada mubram, iaitu takdir yang tidak dapat dielakkan, dan qada mu'allaq, itu takdir yang belum diputuskan, masih tergantung. Yang ini boleh berubah, menerima perubahan. Okey, contohnya contohnya menyambung silaturahim. Kalau silaturahim terputus, kita boleh berusaha untuk menyambung silaturahim tu. Kalau macam umur, kalau contoh umur ni macam Allah dah tetapkan kita mati umur 60, tapi atas sebab kita buat baik dekat dunia ni, kita dipanjangkan umur macam tu dengan macam tu lah. Okay, ni berdasarkan surah Al-Qaf ayat 29 yang bermaksud, keputusan di sisiku tidak dapat diubah dan aku sekali-kali tidak menganiayai hamba-hambaku. Yang ini untuk yang pertama lah, qada mubram ni, takdir yang tidak dapat dielakkan. Seterusnya qada mubram lagi, qada yang telah ditetapkan dengan ukuran, timbangan dan tempoh masa tertentu tanpa boleh diubah oleh manusia. Okay. Penciptaan dan kejadian setiap makhluk dekat alam ni juga tergolong dalam qada mubram dan tidak dijadikan secara spontan tapi dengan sangat rapi. Apa yang dimaksudkan dengan sangat rapi ni? Contohnya kejadian manusia lah, kejadian diri kita ni, yang mana mula-mulanya proses itu sangat teliti, proses kejadian manusia tu. Saya ambil daripada hadis riwayat Muslim ni. Sesungguhnya setiap kamu dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya dalam keadaan air mani selama 40 hari. Kemudian berubah menjadi seketul darah selama 40 hari. Kemudian menjadi segumpal daging selama 40 hari.
Kemudian diutus kepadanya malaikat untuk ditiupkan kepadanya roh, dan malaikat diperintahkan untuk menetapkan 4 perkara, iaitu malaikat akan tetapkan 4 perkara, iaitu menetapkan rezekinya, ajalnya, amalnya dan kesudahannya, sama ada derita atau bahagia. Demi Allah yang tidak ada Tuhan melainkannya. Yang saya highlight ni, sesungguhnya di antara kamu ada yang melakukan amalan ahli syurga sehingga jarak antara dirinya dengan syurga tinggal sehasta. Akan tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan. Lalu dia melakukan amalan ahli neraka, maka masuklah dia ke dalam neraka. Jadi kat sini ni macam Allah dah tentukan kita. Bukan Allah dah tentukan. Macam walaupun walaupun jarak antara diri dengan syurga tinggal sehasta je, tapi dia melakukan amal ahli neraka, maka masuklah dia ke dalam neraka, macam tu. Sesungguhnya di antara kamu ada yang melakukan amalan ahli neraka sehingga jarak antara dirinya dengan neraka tinggal sehasta, akan tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan. Lalu dia melakukan amalan ahli syurga, maka masuklah dia ke dalam syurga. Okay, seterusnya qada mubram. Okay, dapat diketahui dan diperakui kebenarannya dengan mendalami ilmu tentang penciptaan makhluk. Kalau dari aspek geografi, ilmu tentang bumi dan alam sekitar, macam kejadian pokok, kejadian bumi, macam matahari apa semua tu. Astronomi, ilmu tentang cakrawala, biologi, ilmu tentang kehidupan termasuk kehidupan mikro, manusia, binatang, tumbuhan dan lain-lain. Okey. Dan qada mu'allaq pula, kadar yang telah ditetapkan Allah kepada manusia tetapi diberi peluang untuk berubah dengan kemampuan yang diberikan kepada manusia. Okey. Jadi qada mu'allaq ni Allah memberi kita peluang. Kita boleh ubah nasib tu dengan usaha kita sendirilah. Berdoa, lepas tu lakukan amalan baik apa semua tu. Qada sedia ada kepada qada yang lebih baik. Okey. Yang ni tidak ada daripada hadis riwayat Tirmizi, tidak ada yang boleh menolak qada dan takdir kecuali doa. Dan tidak ada yang boleh memanjangkan umur melainkan berbuat kebajikan. Ni mengenai contohnya, jika seseorang tu telah ditakdirkan hidup hingga usia 60 macam saya beritahu tadi, tapi seseorang tu dia menghubungkan tali silaturahim dengan manusia. Allah mungkin menambah umurnya melebihi 60 tahun. Jadi Allah Ar-Rahman, pemurah. Ataupun untuk hadis yang ni, sesiapa yang suka luas rezekinya dan lambat sampai ajalnya, hendaklah ia menghubungkan silaturahimnya ni. Okey, terbalik pula. Yang jika seorang tu ditulis dan akan masuk ke neraka, kemudian di hujung hidupnya beliau bertaubat dan melakukan amalan soleh dengan penuh keikhlasan, kemungkinan beliau akhirnya akan dimasukkan ke dalam syurga. Jadi kita kat dunia ni kita tak tahulah ajal kita tu adakah kita akan masuk syurga ataupun neraka. Jadi semua tu atas diri kita sendiri, nak berusaha untuk jadi hamba yang terbaik. Okay, seterusnya hubungan qada dan qadar dengan usaha ikhtiar, tawakal, redha dan doa. Apa hubungannya dengan semua ni? Okay, golongan manusia terhadap qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, ni golongan yang saya akan jelaskan, iaitu yang pertama. Golongan ni, manusia adalah makhluk yang telah ditentukan pergerakannya oleh Allah. Pendapat golongan ni lah, manusia adalah makhluk yang telah ditentukan pergerakannya oleh Allah secara mutlak. Manusia tiada pilihan dalam persoalan iman, kafir, kekayaan, kemiskinan, nasib baik dan buruk. Okay, kesan buruk dengan pemahaman macam ni, manusia pasrah. Manusia tu jadi pasrah. Tidak mahu, dia jadi macam tak nak berusaha. Lepas tu jadi malas sebab dia rasa macam takdir dia dah ditentukan oleh Allah.
Jadi buat apa dia nak berusaha kan? Jadi menyalahkan takdir di atas segala yang berlaku dan perbuatan buruk yang dilakukan. Ini untuk mazhab Jabariyah. Golongan Jabariyah ni berpandangan macam ni. Seterusnya, yang golongan yang kedua ni pula, manusia diberi kuasa mutlak menguruskan kehidupan dan tindak tanduk di dunia. Ikhtiar dan takdir adalah dari manusia semata-mata tanpa ada kaitan dengan Allah. Jadi yang ni pula bertentangan dengan yang tadi tu, Jabariyah ni. Ya, jadi kesan buruk daripada pandangan macam ni, manusia menafikan rububiyah, uluhiyat dan asma' wa sifat. Iradah Allah Subhanahu Wa Taala terhadap makhluk. Jadi ini juga membentuk sifat takabur, memandang hina kepada orang lain. Seterusnya tidak dapat menerima hakikat sesuatu natijah. Ni untuk mazhab Qadariyah. Dan akhir sekali ni kita lah, iaitu mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Manusia dikurniakan akal pemikiran, jadi berkuasa memilih di antara benar dan batil. Kita boleh fikir mana baik, mana buruk. Jadi kita ada pilihan untuk buat pilihan kat dunia ni. Seterusnya manusia berkuasa membuat pilihan. Inilah ada tanggungjawab kita. Yang ketiga, bencana yang menimpa adalah hasil dari perbuatan manusia sendiri. Apa? Contohnya macam kejadian ni yang banjir hari tu ke contohnya. Jadi kesan daripada pembelakan ketamakan manusia tu berlakulah banjir yang teruk kan. Kalau tengok berita lah. Okay, yang akhir sekali, jika tiada kebebasan berkehendak, iaitu memilih perbuatan yang ingin dilakukan, jadi tiadalah ketetapan dosa, pahala, baik dan jahat. Okay, ini untuk mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Dan sambungannya lagi. Manusia yang meyakini segala yang akan, sedang dan telah berlaku adalah di bawah takdirnya. Tetapi manusia tidak tahu apa yang ditakdirkan Allah. Jadi kita kena menghayati konsep tawakal dengan sebaik-baiknya. Kita serahkan semua kepada Allah tapi kena ada usaha. Usaha kita usaha sehabis baik. Memaksimalkan segala usaha dan ikhtiar yang berpegang kepada syarak dan patuhi suruhan Allah. Dan yang inilah menghidupkan amalan berdoa untuk mendapatkan kebahagiaan dan hasil yang terbaik sepanjang hayat. Amalan berdoa ni sentiasa berdoa lah. Bukan doa dalam sembahyang je. Setiap masa kita boleh berdoa kan, macam terdetik dalam hati, okey doa. Tu setiap permintaan kita adalah doa kepada Allah. Okey, seterusnya setiap orang telah sudah diketahui Allah tempatnya di dalam syurga atau neraka. Sahabat-sahabat bertanya, apa gunanya lagi kita beramal? Ya Rasulullah, apakah tidak baik kita bertawakal, menunggu takdir Allah saja? Rasulullah SAW menjawab, jangan, berusaha dan beramallah, maka setiap kamu akan dimudahkan Allah berusaha sesuai dengan takdirnya. Lalu Rasulullah SAW membaca firman Allah, sesiapa yang suka membelanjakan hartanya di jalan Allah dan bertakwa kepada Allah dan membenarkan adanya syurga, maka kami akan memudahkan baginya jalan yang mudah sampai akhir. Kalau kita mudahkan apa? Macam dakwah lah, macam kita berdakwah, bantu agama, jadi Allah akan mudahkan jalan kita dekat dunia dan insya-Allah ke syurga. Jadi kesan beriman dengan qada dan qadar. Yang pertama sekali ialah menyedari wujudnya ketentuan Allah terhadap sesuatu yang terjadi, sama ada baik atau buruk, dan menyerahkan segala urusan kepada Allah. Ini antara kesannya lah kalau kita betul-betul beriman dengan qada dan qadar. Jadi kalau betul-betul kita beriman, kalau benda buruk jadi kat hidup kita takkan rasa sedih lah, sebab Allah ada dan kita yakin setiap apa yang Allah tentukan dalam hidup kita tu ada sebabnya. Yang kedua, menerima dan redha dengan ketentuan Allah, tidak perlu kesah dan dengan mudarat yang menimpa. Dan yang ketiga, merasa takarrub dengan Allah dan sentiasa mengharapkan pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yakin dan bersangka baik kepadanya. Dan akhir sekali, memuhasabah diri di atas setiap kejahatan
dan maksiat yang dilakukan. Kembali memperbetulkan kesalahan, dan yang kedua bertaubatlah. Tuhan akan memberi petunjuk hidayah kepada hamba-Nya yang bertaubat. Jadi setiap hamba dekat dunia ni, hamba Allah ada peluang masing-masing untuk bertaubat. Allah bagi kita masa, Allah bagi kita ruang. Itu jadi atas kita, pilihan kita dekat dunia ni. Jadi itu sahaja daripada saya untuk hari ini. Minta maaf kalau ada sebarang kekurangan ke. Okay. Ustaz, buka mic Ustaz. Okay, lupa. Jazakillah khairan katsira kepada Ustazah Ustazah Siti Najihah yang telah menyampaikan tadi pembentangannya, pembentangan beliau dalam slot perbahasan ilmu tauhid, beriman dengan qada dan qadar. Saya harap banyak di antara kita yang jelas dengan penerangan tadi, dan mungkin kita boleh mungkin teringat semulalah. Kadang-kadang mungkin benda ni jarang diperbahaskan ataupun jarang dicakapkan, sebab kalau dalam silibus kita sekolah rendah pun tak adalah sampai ke tahap ni kita nak bercerita pada murid-murid kita kan. Jadi kadang kita pun lupa benda-benda macam ni kan. Kita yang mudah-mudah tu. Moga-moga dengan apa yang kita dapat pada petang ini dapatlah memantapkan kembali ingatan kita berkaitan dengan beriman dengan qada dan qadar ini. Ya. Jadi juga saya nak sambil tu ambil kesempatan nak ucapkan apa khabar kepada Ustazah Amanah ni. Nampak tadi Ustazah Amanah kawan sama-sama belajar dekat USIM bersama dengan Ustaz Muslihab dan Ustazah Sabariah, sama-sama belajar dekat USIM dulu, sambung belajar. Nampaknya dia pun ada bersama kita petang ni ya. Ustazah Amanah, lama tak jumpa. Baik. Okey, masa kita sehingga pukul kalau ikut dalam jadualnya sehingga pukul 4 suku. Dan sekarang saya rasa nampak macam tak ada apa-apa pertanyaan ada untuk slot yang ketiga tadi. Kalau ada tak? Ada yang nak bertanya ke? Assalamualaikum. Silakan. Saya Cikgu Zanita dari STKC KIT. Boleh dengar tak Ustaz? Boleh. Okey. Jadi saya ada persoalan sikit lah. Berkenaan dengan qada dan qadar tadi kan. Sekiranya seorang bapa tu dia dah dikategorikan sebagai penjenayah, jadi bagaimanakah anak dia tu mahu hidup dengan stigma masyarakat? Boleh faham tak soalan saya? Boleh tak Ustaz? Okey, Alin macam mana? Saya rasa kalau saya rasa saya faham dengan soalan tu, tapi yang lain saya tak pastilah. Yang lain macam mana, faham tak? Kalau boleh, Ustaz, sebab kalau boleh kita nak kaitkan sebagai kita sebagai guru kan. Jadi kalau kita berhadapan dengan keadaan yang macam tu, ada anak murid kita yang ialah bapanya sebagai penjenayah. Jadi sebagai tugasan kita lah macam mana ya tindakan kita seterusnya. Okey Ustaz. Baik. Siapa? Ustazah Najihah ke nak jawab? Kita pun ada siapa lagi yang mungkin boleh jawab, kita tak apa, kita buka saja. Ustaz Zakaria. Hal macam ni kita kalau hal keadaan macam ni kita kena bagi tahu anak-anak murid kita lah apa perkara yang baik, apa perkara yang buruk. Yang baik tu kita kena buat, yang buruk tu kita kena tinggalkan. Tapi kalau penjaga kita, ibu atau bapa kita terlibat dengan perkara ni, jadi kita sebagai anak ni kita kena mendoakan kepada Allah lah. Kita tak boleh buat apa kat, kita doa kan. Kita doa supaya Allah ubah bapa kita tu daripada penjenayah kepada kembali balik buat kebaikan kan. Jadi
Jadi apa ni, anak-anak ni dia kena tu jangan ikutlah. Jangan ikut apa perbuatan bapak dia tu. Tapi dia kena buat baik juga. Kena buat baik juga pada ibu bapa dia yang buat kejahatan tadi. Sebab apa? Allah kata dalam Quran tu kan, wala takullahuma uffin wala tanharhuma kan. Jangan kamu berkata kedua sekalipun, dan jangan kamu sergah mereka. Walaupun dia kafir sekalipun kan. Kan lebih tu lagi daripada buat jenayah ni. Jenayah ni dia masih beriman lagi, masih Islam lagi. Sanggih wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Dan buatlah berbuat baiklah dengan mereka keduanya atas dunia ni. Walaupun dia kafir sekalipun, anak-anak ni kena buat baik juga kan. Dan jangan lupa doa supaya mak bapak dia kalau kafir tu dia dapat beriman. Kalau yang buat kejahatan tu dia ni dapat kembali bertaubat pada Allah. Gitulah cara dia kan. Janganlah kita hasut pula bapa kamu ni ataupun kita ni kan. Jadi nanti anak-anak akan dia akan memulaukan bapa dia nanti. Dia dah besar, kalau dia dah besar lah kan. Kalau kecil tu taklah kan. Dan ibu pun kalau tu janganlah dia hasut anak dia pula. Tengok doa lah kan. Manusia ni boleh berubah kan. Itu saja. Tambah Ustaz. Silakan. Okey, betul Ustaz Zakaria kongsikan tadi, kita kena puasa doa. Tak jelas. Okey, kita boleh dengar? Boleh. Okey, kita betul kata Ustaz Zakaria tu, puasa doa seorang anak tu pun besar juga dia punya puasa doa tu kan. Kita sungguh-sungguh berdoa untuk perubahan ibu atau ayah yang begitu. Tapi kena ingat, kita pun kena terapkan pada anak, pada murid. Kita ni mungkin kita tidak suka membenci kepada perbuatannya itu yang salah. Bukan kita membenci kepada orangnya yang membuat kesalahan tersebut. Kena bezakanlah dua tu kan. So jadi kita kena memainkan peranan penting lah, terutama ibu ataupun yang berada di dalam keluarga tu. Dan juga kalau kita ada murid-murid yang mungkin terlibat ataupun mengalami situasi yang sama, kita pun mainkan peranan kat situ lah. Jangan kita salah guna apa yang peranan kita tu lah. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dan juga saya pun nak tambah juga sikit lah. Kalau tadi daripada soalan Ustazah Zanita ke? Dia ada sebut tadi sebenarnya yang saya faham. Yang saya faham tadi dia sebut tu ada perkataan yang mungkin kita tak perasan tadi, stigma masyarakat. Mana stigma tu? Kalau yang saya faham stigma masyarakat tu ialah pandangan masyarakat kepada si anak tadi tu. Okey? Pandangan masyarakat. Jadi saya nampak sini apa yang sahabat-sahabat tadi bagi bentang atau beri pendapat tadi, okey. Nampak lebih menjurus kepada murid ataupun anak tu, anak kepada ibu atau bapa yang terlibat dengan perkara yang tak elok tu. Kan? Macam mana kita nak tangani masalah dia. Tapi kita lupa yang masyarakat. Sebenarnya tu stigma masyarakat tu. Macam mana kita nak tangani masyarakat tu supaya tanggapan masyarakat tu tidak membebankan kepada ataupun tidak menekan perasaan ataupun emosi si anak tu tadi. Itu yang masyarakat tu. Jadi kita jangan lupalah. Okey, tak apa, saya tak nak cerita lebih lanjut. Cuma kita boleh fikir-fikir sendiri. Kalau ada berlaku seperti itu, maknanya kita kena pergi dua hala. Satu kepada si anak yang jadi mangsa keadaan, dan keduanya kepada masyarakat yang membuat tanggapan kita kata partner yang kurang positif lah kepada keadaan situasi yang macam tu. Ya. Okey. Jadi saya pun waktu dah menunjukkan hampir pukul 4. Kita ada masa sedikit lagi untuk slot yang terakhir. Itu slot yang keempat, isu semasa. Ya. Isu semasa ini akan disampaikan oleh Ustazah Nur Aisyah Muhammad Amnan, yang mana tajuk isunya ialah isu kartel
daging import. Baru-baru ini kita ada lihatkan dalam media sosial berita apa heboh kan benda ni pasal daging import ni. Ya. Ibrah kepentingan makanan halal. Okey, jadi ibrah je kita ni. Jadi saya rasa Ustazah Aisyah pun sudah pun bersedia. Jadi bolehlah Ustazah Aisyah mulakan. Silakan. Sekejap saya share dulu ya. Boleh nampak? Okey, nampak, saya nampak. Alhamdulillah. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua. Yang saya hormati Ustazah Zakiah dan Ustaz Razalilah yang turut sama-sama bersama kita pada petang ni. Saya tak nak buang masa saya pun sikit je ni. Okey, saya akan teruskan dengan pembentangan saya iaitu isu kartel daging import dan juga ibrah kepentingan makanan halal. Okey, saya teruskan ya. Kalau ada kesilapan mana-mana nanti bolehlah tegur nanti dan juga boleh tambahlah selepas pembentangan saya nanti ya. Okey, saya teruskan. Saya teruskan. Okey, slide yang seterusnya. Okay, kita tengok kepada isu kartel daging import. Kalau mungkin ada sahabat yang baru dengar perkataan kartel ni apa, mungkin menurut Kamus Dewan edisi keempat, kartel ni ialah satu persatuan antarabangsa yang menjadi pengeluar atau pengusaha sesuatu barangan untuk menguasai pasaran dan mengawal harga sesuatu barang lah. Nah, itu yang dimaksudkan dengan isu kartel. Okey, sebenarnya isu ini baru saja orang kata timbul semasa tahun lepas lah, akhir tahun lepas dalam bulan Disember macam tu, ialah isu tentang daging kartel yang diimport dari luar. Saya baca sekali lalulah, sekali imbas dengan cepat sikit. Okey, pada 2 Disember ada sindiket menyeruduk daging sejuk beku dari China, Ukraine, Brazil dan Argentina yang menggunakan cap halal palsu telah terbongkar. Jadi pada 16 Disember pengarah penguatkuasa KPD NHEP sahkan tiada anggota yang terlibat. 21 Disember, okey, lepas dia daripada berlaku isu ini, SPRM pun bukalah peta siasatan untuk siasatlah syarikat, daging, logo halal, palsu apa semua tu dia siasat lah. Okey, jadi pada 27 Disember JAKIM maklumkan tidak ada pegawainya tidak terlibatlah dengan aktiviti yang macam palsukan ke cuai ke apa, tidak. Okey, jadi kita tengok bila satu isu tu terbuka, isu tu ditimbulkan akan berlakulah rentetan-rentetan isu-isu yang lain yang bersangkut paut. Okey, jadi pada 29 Disember ni, pada waktu ini Dewan Negara dia membenarkan isu ini dibahaskan di dalam Dewan Negara. Kalau tak silap saya dalam 30 minit ke 40 minit macam itulah dibahaskan di dalam Dewan Negara. Dan Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, kita tahu Datuk Seri Zulkifli Muhammad Al-Bakri dan juga JAKIM memanggillah pemain-pemain industri untuk menjelaskan bagaimana garis panduan suatu proses untuk import daging dari luar tu macam mana. Okey, jadi apabila berlaku perkara ini, isu ini, maka tertubuhlah Penubuhan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI untuk yang berfungsi untuk melihat dan menyiasat perkara-perkara yang berkaitan dengan isu ini, daging kartel ni. Jadi disebabkan berlaku timbulnya isu ini semua, maka Datuk Seri pun berkata akan memaklumkan senarai pengimport daging yang diberikan lesen yang memasarkan daging halal di negara ini pada tahun ni lah. Jadi daripada satu isu tu berlaku, maka keluarlah dia punya penyelesaian yang adalah. Okay, lepas tu menambah baik SOP, sijil halal luar negara dan juga sebenarnya isu ini telah dibahas dan telah dijawab di dalam Bayan Dinas Siri ke-232 isu kartel daging haram dan hukum hakam yang berkait dengannya. Ustazah bolehlah rujuk dekat laman rasmi. Ini dia baru saja dinaikkan pada 31 Disember tahun lepas. Betul hari terakhir tahun lepas. Jadi dekat sana Ustazah boleh rujuklah dengan lebih detail lagi berkaitan dengan isu ini.
Okey, saya teruskan kepada pembentangan saya definisi halal. Okey, halal dari segi syarak bermaksud sesuatu yang dibolehkan, yakni tidak berdosa memakan atau mengerjakannya setelah ada pengesahan sah menurut syarak. Daripada tak indahnya hidup bersyariat. Dan juga kalau dari segi kamus tu hukumlah sesuatu hukum yang membenarkan sesuatu perbuatan dilakukan. Macam kita tahu hukum dalam Islam halal, harus, haram, makruh. Apa satu lagi? Haram, harus, makruh, semua tu lah yang 5 tu. Dan halal ni ialah satu hukum yang membenarkan, yang dibenarkan dalam Islam. Membolehkan sesuatu. Itu yang dimaksudkan dengan halal. Okay, bagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Mu'minun ayat 51, sahabat saya ada bentangkan tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'malu salihan inni bima ta'maluna alim. Wahai Rasul-Rasul, makanlah dari benda-benda yang baik lagi halal dan kerjakanlah amal-amal soleh. Sesungguhnya aku maha mengetahui akan apa yang kamu kerjakan. Okey, itu firman Allah yang memerintahkan kita untuk makan makanan yang halal. Okey, jadi makan dan minum daripada bahan-bahan yang baik iaitu halal, suci, bersih. Kita mesti cari, mesti buat sebelum melakukan ibadah dan amal soleh yang lain. Okay, haiwan yang kita boleh makan seperti kambing, itik, ayam, lembu semua tu mestilah disembelih dahulu mengikut tuntutan Islam. Ada cara-caranya yang diberitahu. Selepas tu sembelihan itulah yang membezakan antara yang halal dan juga yang haram. Sembelihan mengikut syarak itulah yang menjadi pembeza mutlak. Sesuatu benda tu halal atau haram untuk kita makan. Dan sembelihan mengikut syarak inilah menjamin kesihatan orang yang memakannya kerana ia menyucikan haiwan yang disembelih itu daripada darah. Kita tahu darah ni ialah satu kotoran atau satu najis. Jadi bila kita sembelih dengan tuntutan syarak, basuh, kita lapar dan sebagainya dengan cara yang betul dan oleh Islam, insya-Allah kita pun akan sihatlah makan makanan yang sihat. Okay, yang seterusnya, kita terus kepada ibrah, kepentingan makanan halal. Okay, ada beberapa kepentingan lah yang memberi manfaat kepada kita jika kita mencari ataupun makan makanan yang halal. Maafkan saya. Boleh nampak tak? Nampak Ustazah, saya nampak. Okey, saya teruskan. Nampak. Okey, saya teruskan. Okey, firman Allah SWT. Okey, yang pertama, kepentingan yang pertama, kenapa makanan halal ni bagus untuk kita, bermanfaat untuk kita ialah pertama dan semesti-mestinya ialah kerana perintah Allah SWT. Bagaimana dalam Quran Allah berfirman surah Al-Baqarah ayat 168. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Wahai sekalian manusia, makanlah dari apa yang ada di bumi yang halal, yang baik. Halalan tayyiba. Yang halal dan baik, yang suci, yang bersih. Dalam ayat yang lain dalam surah Al-Baqarah ayat 172, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari benda-benda yang baik, yang halal yang telah kami berikan kepada kamu. Yang Allah berikan kepada kita makanan-makanan yang halal, yang baik, kita kena cari dan makanlah. Itu adalah salah satu kepentingan yang pertama adalah satu perintah Allah. Menjadi satu tuntutan dan kewajipan untuk kita mencari makanan yang halal. Yang kedua ialah Allah memberikan cahaya ke dalam hati kita. Sabda Rasulullah SAW, Man akal al-halal arba'in yawman nawarallah qalbah wa ajra yanabi' al-hikmah min qalbihi ala lisani. Sesiapa yang makan makanan halal selama 40 hari, maka Allah memberikan cahaya ke dalam hatinya dan akan mengalirkan sumber-sumber hikmah dari hati ke lidahnya. Maksudnya daripada hadis ni kita tahu bila kita makan makanan yang halal, nampak macam remeh, nampak macam simple, tapi benda itulah yang akan makanan halal tu menjadi darah daging kita. Dan bila kita makan makanan yang halal, Allah akan berikan kita akan mudah
menuntut ilmu, apa yang kita belajar kita mudah faham, kita nak buat apa-apa mudah faham, semua itulah. Jadi ini ialah kepentingan yang kedua lah, Allah memberikan cahaya ke dalam hati kita jika kita makan makanan yang sumber yang halal. Okey, yang seterusnya, kepentingan makanan halal yang seterusnya ialah membentuk peribadi yang mulia, akhlak yang mulia, adab yang mulia. Memakan makanan halal ni menjadi sebab kepada pembentukan hati seseorang. Daripada Nu'man bin Bashir berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, ala wa inna fil jasad mudghah, idza salahat salahal jasad kulluhu, wa idza fasadat fasadal jasad kulluhu, ala wahya qalb. Ketahuilah pada jasad tu ada seketul daging, segumpal daging. Bila baik daging tu, baiklah seluruh jasadnya. Mulutnya, tangannya, kakinya, matanya, telinganya. Kalau buruk, maka buruklah jasadnya. Ketahuilah bahawa ia adalah hati. Hati kita qalb. Hati kita ni maksudnya bila kita makan makanan yang baik, makan makanan yang halal dan thayyibah, dan dia akan membentuk hati kita lah. Sebab tu dalam kisah sirah Nabi, Nabi sebelum waktu kecil kan Nabi, malaikat membelah dada Nabi, menyucikan hati Nabi dengan air zam-zam. Jadi untuk menyucikan air itu hati Nabi itu sebelum Nabi menerima wahyu, mudah menerima sesuatu perkara yang baik, membentuk akhlak yang mulia, semuanya bermula daripada hati itu sendiri. Yang seterusnya ialah doa kita akan dimakbulkan. Orang yang makan makanan halal, doanya makbul, berbeza dengan orang yang makan makanan yang haram, terhijab doanya dengan Tuhan sebagaimana yang hadis ni yang telah disampaikan oleh sahabat saya tadilah, Ustazah Haziana. Bila kita nak bersungguh-sungguh nak minta pada Allah, kita bersungguh nak minta Allah makbulkan apa yang kita nak, kita minta rezeki, kita minta itu, minta ini. Tapi kalau kita sendiri buat benda-benda yang haram, pakaian haram, minum haram, itu kita tak nak usaha, memang macam mana kita yakin yang doa kita akan dimakbulkan. Itulah daripada doa kita dimakbulkan lah. Jadi bila kita nak doa kita makbulkan, bersungguh-sungguh minta pada Allah, kita pun kena usahalah. Kehidupan kita, cara cakap kita, pakaian, makanan, semuanya daripada perkara-perkara yang halal, sumber yang halal. InsyaAllah bila yang itu kita jaga, InsyaAllah doa kita pun akan dimakbulkan. Yang penting yakin dengan Allah, bersangka baik dengan Allah. InsyaAllah Allah akan makbulkan, bezanya cepat atau lambat. Itu sahaja. Okey, yang seterusnya, diterima amalan kita. Okay, makanan yang halal ni pun menjadi satu sebab amalan kita diterima. Okey, jadinya sabda Rasulullah yang bermaksud, sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, demi Allah yang diri Muhammad di tangannya, sesungguhnya seorang hamba yang memasukkan sesuap makanan haram ke dalam perutnya, tidak diterima Allah amal darinya 40 hari. So 40 hari, sangat lama kan. Jadi kita elakkanlah diri kita ni daripada ambil makan makanan, minuman yang haram walaupun sikit. Sebab kita tahu kesannya amalan kita ni kepada Allah SWT. Kita mungkin tahu benda ni, macam mana kita nak terangkan kepada anak-anak kita, generasi sekarang. Kalau kita tengok macam-macam jenis makanan ada. Makanan ala-ala ini, ala-ala itu. Jadi kita kena didik generasi sekarang ni dengan pentingnya makanan halal itu. Yang seterusnya ialah terhindar daripada api neraka. Makan makanan halal ni boleh mengelakkan kita daripada ditimpa azab di akhirat. Bagaimana maksud hadis, daging yang tumbuh daripada makanan yang haram, maka neraka lebih layak baginya. Riwayat Tabrani. Tidak akan masuk syurga daging yang tumbuh daripada yang haram. Yang ini yang telah saya jelaskan awal tadi. Apa yang kita makan, apa yang kita minum, itulah menjadi darah daging kita. Dia ada dalam diri kita. Itu yang mempengaruhi perbuatan kita, amalan kita. Itu yang kadang-kadang kita rasa macam mungkin ada juga makanan yang syubhah, ragu-ragu. Kita tu yang kadang kita rasa macam malasnya nak baca Quran hari ni, malasnya, semua tu dia mempengaruhi kita punya perbuatan kita seharian. Yang seterusnya ialah menjaga kesihatan tubuh badan. Islam amat mementingkan kesihatan diri, terutama dari segi jasmani dan rohani. Bukan saja rohani kita, qiyamul lail, bangun malam,
sungguh-sungguh bangun malam, qiyamul-lail, bagus, sangat bagus. Kita solat sunat, untuk menampung solat-solat fardu kita. Tapi kita kena ingat dari segi jasmani, makanan, minuman tu pun memberi kesihatan yang baik kalau kita makan makanan yang halal dan thayyiban. Okey, so bila badan kita sihat, kita pun bolehlah membuat ibadah dengan selesa dan sihat. Selesa dan seronok lah. Kita rasa seronok, rasa sihat, rasa mudah nak buat ibadah kepada Allah. So, setiap sesuatu suruhan dan larangan Allah tu tidak sia-sia dan ada hikmahnya. Okay, contohnya macam mana kalau Allah kata, Allah dah kata dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 173, macam mana Allah kata jangan makan makanan yang haram iaitu khinzir, anjing dan juga keturunan-keturunannya. Setiap larangan yang Allah bagi pasti ada hikmahnya, pasti ada sesuatu tak sia-sia lah, ada hikmahnya. Kalau kita tengok dari segi saintifiknya, berapa ramai dah orang-orang Islam yang mengkaji kenapa Allah tak bagi, kita tahu. Saya yakin setiap ustazah pun tahu dari segi saintifiknya. Itu maksud saya, setiap apa yang Allah suruh, Allah larang, ada hikmahnya, ada tujuannya. Dan seterusnya, okey, kesimpulannya di sini, kita mestilah menjadikan Islam sebagai panduan hidup secara keseluruhan. Tak boleh ambil juz'i, secara juz'i. Nak ambil yang nak ambil satu bahagian je, akhlak je. Bahagian lain tak nak diambil, tak nak jadikan Islam, tak boleh. Kita kena setiap yang berlaku dalam kehidupan seharian kita, putaran hidup kita, semuanya kita mesti jadikan Islam sebagai panduan hidup. Contoh kalau kita makan, daripada kita buka mata sampailah kita tutup mata, setiap tu ada panduannya yang Islam berikan. Yang kedua, berhati-hati dalam setiap tindakan. Tinggalkanlah perkara-perkara yang syubhah, yang meragukan. Contoh kalau kita nak pergi makan dekat luar ke, kita tengok restoran tu memanglah no pork, apa lagi, memanglah ada CJ pula, ada logo pula, tapi kita sendiri rasa benda tu meragukan, tinggalkanlah. Carilah restoran Islam yang lebih kita yakin dia punya kehalalan thayyibannya. Okey. Yang ketiga, jagalah hati kita daripada kotoran dosa dan maksiat. Itulah dari segi pemakanan ni lah, halal, makanan halal. Keempat, hati yang bersih melahirkan akhlak yang mulia. InsyaAllah kalau kita jaga perkara-perkara sebegini, ianya sangat mempengaruhi kita dan mempengaruhi pembentukan diri kita lah. Kita boleh, kadang-kadang kalau dalam kelas tiba-tiba kita cerita pasal adab makan kan, macam mana kita tiba-tiba anak murid angkat tangan, Ustazah, saya dengan adik saya makan cekedis, makan jajan tapi tak ada logo halal lah. Macam mana kita nak terapkan benda tu dekat dalam kelas, betapa pentingnya makanan halal ni pada pembentukan anak-anak kita. Yang terakhir, berusaha mencari yang halal. InsyaAllah kita usaha lebih daripada pada zaman-zaman sekarang ni. Kalau kita tengok COVID-nya, kita order food panda ke Grab ke, kita kena tengok juga makanan-makanan yang ada dekat list tu dari mana, dari mana, maksudnya adakah pengusahanya Islam ke tidak Islam. Tapi kita kena tahu Allah sentiasa lihat usaha kita, berusaha nak cari yang halal tu. InsyaAllah Allah takkan sia-siakan usaha kita mencari yang halal. Lepas tu kalau kita Islam juga satu agama yang sangat mudah, yang tidak membebankan kita sebagai umatnya. Contoh kalau kita pergi restoran tu, janganlah sampai kita kalau kita rujuk pada kitab fatwa kontemporari pun, Dr. Yusuf Al-Qadawi pun ada sebut, kalau kita dah masuk satu tempat tu, tak perlu sampai kita nak pergi masuk dapur dia, mana chef yang buat, mencari kat mana, tidak perlu sampai sebegitu. Islam itu tidak sampai menyusahkan kita sampai begitu sekali. Jadi itu sahaja daripada saya. InsyaAllah itu sahajalah, betul-betul 20 minit, Alhamdulillah. Itu sahajalah. Terima kasih. Maaf ada salah silap. Boleh tanya ke? Assalamualaikum. Salam. Okey, terima kasih Ustazah ya. Ustazah Aisyah. Okey, sekarang
saya buka lah untuk sesi kalau ada sesi soal jawab lah. Sesi soal jawab, mungkin Ustazah boleh terangkan ataupun mungkin ada sahabat-sahabat lain yang ada mungkin lebih pengetahuan untuk bersama-sama berkongsi dengan kita berkaitan dengan tajuk yang slot ini. Jadi silakan, ya Ustaz. Assalamualaikum. Saya nak tanya mengenai istihlal. Istihlal. Boleh tak terangkan mengenai istihlal? Ni soalan kepada pembentang kita ke Ustaz? Bolehlah siapa-siapa bentang Aha. istihlal. Okey, kita bagi pada Ustazah Naisha dululah. Kalau Ustazah tak rasa tak dapat ni, Ustazah pass lah pada siapa-siapa yang mungkin boleh membantu. Apa tadi Ustaz? Istihlal ya. Ya Ustaz. Baik, ada siapa-siapa yang boleh? Saya sendiri pun nak jawab bukan pun istihlal macam Ustaz. Istihalah. Istihalah. Terkejut. Oh, istihalah ya. Istihalah. Istihalah macam dalam isu halal haram ni Ustaz. Istihalah tu. Istihlal ya. Ada. Istihlal ya. Istihalah. Apa itu, apa maksud lah? Maksud istihalah dia. Istihalah ni satu yang haram dia bertukar menjadi halal Ustaz. Satu benda yang haram tapi dia bertukar menjadi haram. Dia jadi halal. Okay. Kan ada isu macam isu vaksin kan, macam isu penggunaan emulsifier dalam makanan. Pemangkin dalam makanan tu menggunakan bahan-bahan yang kita macam syak lah subahah benda tu halal ataupun haram. Macam mana Ustaz? Saya rasa itu kena beli masih lain lah. Kena cari dulu bahan apa ni, dapatkan dulu. Kita makan masa kat tu, kena tanya orang yang arif lagi. Ya. Tapi bolehlah kot. Saya nak kongsi sikit lah. Sebab kebetulan memang depan saya ni ada laptop. Jadi bila Ustaz Zali tanya, saya cuba cari maksud istihalah tu. Jadi apa yang saya jumpa sini ialah istilah bahasa Arab yang bermaksud perubahan atau pertukaran. Yang ini perubahan dan pertukaran yang dimaksudkan di sini ialah perubahan yang melibatkan zat dan sifat. Ya, zat dan sifat. Jadi kalau merujuk pada Mu'jam Lughah Fuqaha, istihalah ialah pertukaran sesuatu jisim kepada bentuk yang lain dan tiada kemungkinan kembali kepada bentuk asal. Contoh yang diberikan, biji benih tumbuh dan berubah jadi pokok. Mana kan? Asal benih tu, biji tu, dia berubah jadi pokok. Mana dia takkan kembali pada benih lagi dah. Itu yang dimaksudkan apa tadi? Tiada kemungkinan kembali pada bentuk asal. Jadi ada 3 bentuk istihalah, iaitu perubahan fizik. Pertama, perubahan fizikal dan kandungan seperti darah kijang bertukar menjadi kasturi. Orang katakan kasturi yang wangi tu asal daripada darah kijang. Kasturi kijang tu. Kasturi kijang. Kasturi kijang mana daripada darah dia tu bertukar menjadi kasturi ya, satu yang wangi ya Ustaz kan. Macam minyak wangi jadi kan. Memang ada minyak wangi kasturi kijang. Ya. Dan kemudian yang kedua, perubahan aspek luaran saja seperti kulit binatang. Kulit binatang ni selain anjing dan babi lah, menjadi suci selepas melalui proses pembersihan ataupun sertu, kita panggil tu sertu apa? Kulit samak kan. Kita kata samak kulit kan.
Tapi bukan kulit anjing dan kulit babi lah. Macam kulit kambing, kulit lembu, kulit kerbau ke di samak tu. Itu ada satu juga ada istihalah. Kemudian perubahan kandungan sahaja seperti arak bertukar menjadi cuka. Ini yang diberikan lah. Ya. Secara umumnya 3 bentuk istihalah. Kemudian daripada segi syarak pula, dia bagi sini ada 2 jenis. 2 jenis istihalah, iaitu istihalah sahihah, iaitu perubahan yang diterima oleh syarak. Dan yang keduanya istihalah fasidah, iaitu perubahan yang tidak diterima oleh syarak. Okey, jadi ada sikit ni contoh dia bagi contoh sini. Istihalah sahihah. Contohnya penghasilan berbola ikan dan udang dengan menggunakan enzim transglutaminase rekombinan dicampur dengan adunan yang halal. Enzim ini berperanan sebagai ejen pengenyal untuk menghasilkan berbola yang berkualiti. Dia punya istilah kimia pun tak apa nak faham. Susah ni. Kemudian haiwan jallalah, haiwan yang memakan kotoran, yang akhirnya boleh dimakan selepas menjalani proses kuarantin. Ini tak silap saya macam isu yang mungkin isu ikan sembilang tu dah. Ikan sembilang, ikan keli yang katanya diberi makan daging khinzir ya. Lepas tu kata bila ada fatwa yang mengatakan boleh makan tapi kena macam kena kuarantin kan dulu. Ikan sembilang tadi kuarantin tapi dibagi makanan yang halal lah, makanan yang halal untuk beberapa hari. Lepas tu barulah boleh ikan sembilang tadi dimakan. Itu mungkin yang masuk sini lah. Pokok yang dibajai dengan najis khinzir, buah-buahan daripada pokok itu adalah halal. Ini dalam istihalah sahihah. Untuk istihalah fasidah pula, contohnya proses buah anggur menjadi arak. Asalnya buah anggur tu halal. Kemudian mengalami proses perubahan dengan dia masuk dia punya ejen-ejen perubah dia, menghasilkan arak. Ini adalah yang mana hasilnya jadi haram. Jadi istihalah fasidah. Penghasilan kek sama ada disapu atau dicampur dengan wine dengan tujuan mencantikkan dan menambah baikkan struktur luaran, nak bagi nampak cantik lah luaran dia, dan kandungan nak bagi nampak bagi gebu ke macam mana ke. Penggunaan arak walaupun sedikit tetap haram di sisi syariat. Kemudian dibagi satu lagi contoh untuk istihalah fasidah ni ialah penyediaan stik khinzir. Walaupun sosnya halal tapi ia tidak menghalalkan khinzir untuk jadi bahan utama. Itu siapa makan khinzir tapi dia guna sos black pepper. Black pepper tu mungkin yang halal tapi stiknya, daging stiknya adalah daging khinzir. Tetap haram. Itu istihalah fasidah. Itulah lebih kurang. Kalau nak cerita banyak lagi lah Ustaz kot. Mungkin cukup lah kot sebagai untuk sedikit pembuka minda untuk kita. Ada Ustaz Zakaria? Okey Ustaz, bagus Ustaz. Alhamdulillah. Penambahan maklumat Ustaz. Ya. Cuma satu Ustaz. Perubahan DNA sekarang ni kan, dia ada teknologi dah canggih kan sekarang kan. Dalam proses kita makan, sama ada makanan itu berupa tumbuhan dengan makanan yang berbentuk haiwan. Maknanya penghasilan baka biak yang baru, DNA yang baru. So macam mana Islam menanggapi benda ni? Sama ada ianya dibolehkan ataupun, sebab sekarang ni ada kajian yang baru, dia kata DNA ni walaupun bagus, hasil tanaman tu dapat jadi besar, jadi gemuk, tapi dalam jangka masa yang panjang ia merosakkan DNA manusia tu sendiri. Dia merubah sifat semula jadi manusia, kalau dulu dia baik, elok, sekarang dah perangainya akibat daripada pemakanan. So pandangan Ustaz lah macam ni. Maknanya daripada pemakanan tu kalau kita tak jaga, tak kembali kepada fitrahnya semula, kita akan turut terkesan lah. Apa pandangan Ustaz semua? Okey. Ada siapa nak bagi? Saya pun tak boleh nak jawab dah yang tu. Itu lebih pada lebih saintifik lagi tu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Okey, baik. Saya sebenarnya bersetuju dengan Ustaz Razali sebab kalau kita perasan ya, bila kita makan ayam ya, kita perasan ayam yang kita makan, yang kita beli kat pasar ni, dia makan masa beberapa hari saja dia jadi besar, ada isi, kemudian banyak lemak kan. Jadi kita perasan bila benda-benda makanan tu sendiri dah dicampur dengan bahan-bahan yang kita tak tahu ataupun bahan kimia, maka kita pun perasan betapa banyaknya sekarang kita ni terdedah kepada penyakit kanser, penyakit kanser, ataupun sebelum ni kita tak pernah dengar pun ya. Kadang kita dengar kanser mulut, kanser perut, kanser hidung. Tapi itu mungkin sebenarnya berpunca daripada pemakanan kita sekarang, sebab pemakanan kita bukan pemakanan yang seperti datuk dan nenek kita makan sebelum ni. Ya, jadinya itu bukan sebagai punca. Jadi pandangan saya ialah kita kena kembali kepada makanan yang berbentuk organik, maknanya makanan asal. Contoh kalau makanan-makanan macam sayur-sayuran, kita gunakan racun serangga, yang tu pun merosakkan struktur makanan atau merosakkan, ataupun kita makan benda yang ada bahan kimia. Dan tu pun tak baik untuk kesihatan. Jadi macam kalau kita benar-benar orang yang jaga, maka eloklah kita kalau nak makan sayur kita tanamlah sendiri ya, ataupun kalau lebih selamat mungkinlah makanan-makanan yang kena racun tadi kita kena rendam terlebih dahulu ya. Proses pembersihan tu makan masa. Kalau ada pilihan pun antara ayam yang kita beli di pasar, ayam yang gemuk-gemuk ni, kita tukarlah kepada ayam kampung. Sama juga dengan telur. Dalam kes sekarang ada telur yang dah contaminated, yang ada kandungan salmonella dekat Selangor kan. Jadi maka masa ni lah kita rasa kita balik kepada fitrah asal. Maknanya kita makan benda yang asal lah, organik, bukan yang dari yang dia produce secara peladangan atau kontan. Yang itu lebih selamat. Saya harap itu pandangan saya. Apa yang salah, yang salah tu maknanya kesalahan dari saya. Wallahu a'lam. Baik, ada lagi? Ada bagi pandangan? Sebab kita pun sudah sampai pada pukul 4:32 petang. Okey, ada? Baiklah. Jadi mungkin saya rasa tak ada lah ya untuk masa ni. Rasa masing-masing pun dah mungkin ada nak uruskan benda-benda yang lain pula ya. Okey. Jadi tadi rakaman ni kita ada buat rakaman ya. Kita buat rakaman tadi. Nanti minta tolong share ya, tulis slide dengan rakaman insya-Allah. Tadi tapi rakaman tu start lambat sikit kot ya. Tadi rakaman tu saya rasa start lambat sikit ya. Jadi tak masuklah yang saya tengah bersiaran daripada atas motosikal tadi. Agak-agak tak ada masuk rakaman ni, yang gelap tengok. Bersiaran daripada atas motosikal awal tadi. Okey, jadi saya setakat inilah kita yang mampu kita buat pada petang ini untuk kali yang pertama tahun 2021 ini. Hataf GPI, SJK, C dan T, dan saya juga mengucapkan terima kasih di atas kesudian rakan-rakan GPI daripada SK yang telah menyertai program kita pada petang ini. Dan insyaAllah untuk minggu depan harap semoga ramai lagi lah yang dapat ikut sama, dan mungkin kita boleh juga bertukar-tukar pandangan. Bukan ni ramai ni yang daripada SK pun ramai yang lebih mahir, lebih tinggi ilmu daripada saya sendiri pun. Saya nak komen banyak pun saya tak pandai sangat. Jadi saya mohon maaf lah di atas apa salah dan silap saya sepanjang mengendalikan program
program ini. Ya. Mungkin ada tersilap tutur kata ke, atau ada gurauan saya yang mungkin tak berapa sesuai. Ini dah rekam, saya minta maaf lah ya, kepada semua, dan semoga kita dapat bertemu lagi pada minggu hadapan ya. Minggu hadapan 26, betul ya? 26. Jadi insyaAllah tengoklah nanti siapa yang akan mengendalikan pula slot-slot yang seperti tadi. Mungkin dengan tajuk-tajuk yang ni pula insyaAllah. Jadi sehingga itu saya sekali lagi mohon ampun dan maaf di atas mana-mana salah silap tutur kata saya. Yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang kurang baik itu juga datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi dizahirkan melalui diri saya yang lemah ini. Jadi sehingga kita bertemu lagi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kita akhiri dengan membaca tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa. Assalamah.